bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillahi khairul amin wa ala alihi wa sahbihi tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha, pengurusi Masjid Al-Abrar, Taman Peruda, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah sampai juga saya di sini. Walaupun tuan-tuan kalau siapa nak pi ke Kepala Batas ataupun nak pi ke selatan, dekat lepas pada tol Sungai Petani selatan tu ada satu aksiden trailer terpusing tuan-tuan. Jadi saya belah sini jam. Saya heran pasal apa, rupanya pakai duk tengok trailer tu, belah ni jam, belah sana jam. Jadi alhamdulillah sampai saya semayang situ dulu, terus mai sini ya. Terima kasih tuan-tuan kerana sudi jemput saya. Tuan-tuan tahulah saya ni mukadimah yang lembut tapi kasar tuan-tuan. Boleh no? Boleh tak boleh ikut suka aku lah. Siapa suruh panggil? Mereka dah tahu dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, bila kata ma'al hijrah, Nabi tak sambut tuan-tuan ma'al hijrah ni. Yang sambut ialah zaman Saidina Umar. Saidina Umar lah yang menetapkan tahun hijrah. Zaman Saidina Abu Bakar juga tak berlaku. Saidina Umar ni masa tu tuan-tuan, para sahabat ni berjumpa dengan Umar. Ya Umar, ya Amir Mukminin, tahun Masihi untuk orang Kristian, Yahudi ada tahun dia, kan? Orang Hindu pun ada tahun, orang Cina pun ada tahun. Tapi orang Islam ni tak ada tahun dia sendiri, tak ada tahun dia. Maka Saidina Umar buat perjumpaan para sahabat, lalu bagi cadangan. Ada di antaranya Anas bin Malik, dia kata, Amir Mukminin, apa salahnya kita mulakan tahun Islam ini ketika mana Nabi lahir? Nabi lahir, kan? Kemudian ada sahabat kata, di antaranya Abdullah bin Umar, di antaranya Abdullah bin Abbas, kita mulalah ketika Nabi dilantik menjadi Rasul. Tetapi tuan-tuan, Saidina Umar ini di antara orang yang hebat. Nabi pernah bersabda, jika sekiranya ada Nabi selepas aku, Umarlah orangnya. Sebab Umar ni disebut pendahulu wahyu, disebut syahid mihrab. Tuan-tuan, tu hebat tu. Saidina Umar juga disebut apa tuan-tuan? Di antaranya Saidina Umar disebut sebagai Asharul Mubashirin fil Jannah, 10 orang yang jamin masuk syurga. Di antaranya Saidina Umar. Saidina Umar ni hebat tak hebat? Dia kata, apa salahnya kita mula tahun Islam ni ketika Nabi hijrah. Itu yang disebut tahun Hijriyah. Kemudian sahabat duk berlawan, kita nak mula bulan apa? Mula satu tu bulan apa? Anas kata, kita mulalah Ramadan. Ramadan tu ialah bulan pertama. Sahabat yang lain kata, kita mulalah ketika mana Nabi larang berperang. Di antaranya kita mula ketika bulan Zulhijjah, bulan haji. Ada yang kata kita mulalah bulan Safar. Maka Sayyidina Umar kata, apa salahnya kita mula dengan Muharram? Maka Muharram itu ialah bulan yang pertama dalam Islam. Maka dimulalah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni hebat tak hebat? Dialah yang menentukan di antaranya apa tuan-tuan? Sembahyang tarawih 20 rakaat. Zaman Nabi tuan-tuan tak ada sembahyang tarawih bersama jamaah. Sayyidina Umar lah. Sebab Nabi kata, di antaranya sahabat-sahabat aku ni pengikut aku. Siapa yang ikut sahabat aku ni, dia mengikut akan aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dimulakan dengan hijrah. Kita pun sambutlah ma'al hijrah. Semua pakat hijrah, kan? Di negara Arab tak ada kan? Malaysia dengan Indonesia, Thailand kan? Ma'al hijrah kita sambut, pakat gantung poster, kemudian pakat sallallahu ala Muhammad. Bangkit pukul 4 pagi, mai duduk dekat padang, haram subuh minta sembahyang. Allahu Akbar. Balik pula pukul 12. Tidur, letih tuan-tuan, lohok minta sembahyang, masuk asar. Punya semangat nak sambut apa? Orang kata apa? Ma'al hijrah. Begitu juga nak sambut maulid Nabi, tuan-tuan. Kita lepas ni maulid tak? Lepas maulid kita sambut Isra' Mi'raj. Lepas Isra' Mi'raj kita sambut Ramadan. Lepas Ramadan haji. Dia ulang macam tu lah. Saya pun bila mai bulan ni kena Muharram.
Allah pening tuan-tuan. Kita nak cerita apa tentang Muharram ni? Cerita tentang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni hebat tak hebat? Zaman Nabi banyak para sahabat berhijrah. Kalau tuan-tuan tahu, di Jordan ada satu perkuburan hampir 40,000 para sahabat mati kerana berjuang, kemudian balik daripada peperangan, mereka kena penyakit taun. Syahid 40,000 orang. Di antara sahabat yang paling banyak tuan-tuan, banyak di tempat, ialah di Damsyik. Di Syria banyak para sahabat, di antaranya Bilal bin Rabah mati di sana. Di antaranya banyak Ahlul Bait. Saya pernah sampai di Syria tuan-tuan, Nabi pernah bersabda, Nabi Isa akan turun. Tuan-tuan tahu tak Nabi Isa turun di mana? Bukan Taman Peruda. Tuan-tuan jangan tunggu, memang tak ada. Sini Isa bin Ahmad. Ada seorang lagi, Isa Samad, dekat Negeri Sembilan tuan-tuan. Itu tak boleh pakai tuan. Yang Nabi Isa yang nak turun ni, turun di Damsyik. Satu masjid nama Masjid Umawi. Tuan-tuan pernah dengar tak? Anak muda mungkin tak pernah dengar. Masjid Umawi ni saya pernah pergi tahun 2009, masa sebelum perang. Masjid Umawi tu ada satu mihrab. Di luar masjid ada 2 menara. Satu menara yang dibuat oleh kerajaan Kristian, dulu gereja. Kemudian ketika kerajaan Sayyidina Umar, mereka tawan, mereka ubah gereja tu kepada masjid. Ada 2 lah. Satu menara masjid Islam, satu menara gereja. Mereka tak buang. Kalau tuan-tuan masuk dalam Masjid Umawi tu, dia ada tempat baptis untuk orang Kristian. Banyak orang Melayu tuan-tuan, orang Iran, mereka pergi pegang tempat tu. Pegang tu, usap. Saya tanya seorang Arab, "Ni madza ya Syekh?" Dia kata, "Hadzal min indillah." Ini pada Allah ni, kata bagus. Saya kata, "Hadza laisa min indillah." Dia kata, "Bukan ini. Yang ni tempat baptis orang Kristian." Lalu dijaga untuk warisan sejarah. Orang Melayu kita pun pegang juga. Bengong dia. Jenis tak tahu apa tuan-tuan. Sebenarnya pi melawat tu, mihrab tu tuan-tuan, Nabi Isa akan turun di situ. Nabi Isa akan turun ketika mana Imam Mahdi telah pun dikenal. Mereka kenal tuan-tuan, maka Nabi Isa akan membai'ah Imam Mahdi. Di mana? Di Masjid Umawi. Suatu pagi, bila Imam Mahdi nak jadi imam, masa itulah Nabi Isa turun. Bila turun tuan-tuan, Nabi Isa tolak Imam Mahdi jadi imam. Dan Nabi Isa tuan-tuan, bila turun di situ, dan Nabi Isa akan duduk di Madinah selama 40 tahun. Dikatakan 40 tahun. Dan Nabi Isa akan mati di Madinah setelah berkahwin dan dapat anak. Dan Nabi Isa juga akan dikebuni di sebelah, di belakang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi di Madinah, bilik Sayyidatina Aisyah tu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi ada Sayyidina Abu Bakar. Lepas Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Sepatutnya di belakang Umar adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi Sayyidina Aisyah dengar bagaimana Nabi bagi tahu akan dikebumi Aisyah di situ. Maka Sayyidina Umar minta ke bumi belakang Sayyidina Abu Bakar, kosong satu lagi ialah untuk Isa Al-Masih radhiyallahu anhu. Sebab itu tuan-tuan, kita duk tunggu ni kedatangan ni yang kata Imam Mahdi Nabi Isa ni. Tanda-tanda kecil ni semua besar, semua dah berlaku. Contohlah ni jerubu tuan-tuan. Ulama Yaman ni tuan-tuan, dia kata hadza yakhshan nas, hadza duqan yakhshan nas, hadza azabun alim. Di antaranya tanda-tanda akhir zaman nanti, Allah akan datangkan asap. Asap ni tuan-tuan yakhshan nas, memensankan manusia. Nah, hari ni sekolah cuti. Esok anak saya kata alhamdulillah, cuti juga. Esok lepas subuh ayah nak tidur lagi. Saya kata ikut suka hang lah. Esok cuti tuan-tuan. Esok cuti weh. Buat cuti tak? Tak, teruk apa aja. Orang mengaji sekolah kerajaan yang pun mengaji sekolah swasta. Betul tak? Kerajaan bagi cuti. Kena sokong kerajaan tuan-tuan. Saya penyokong kerajaan, tuan-tuan jangan susah hati. Saya malam ni tak ada politik untuk lah sagi lah ni lah. Sagi belum tahu tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan. Nak Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia hantar para sahabat hijrah. Di antaranya apa? Di antaranya Amru Al-As. Amru Al-As berhijrah sampai ke Mesir. Amru lah yang membuka Mesir. Kalau tuan-tuan pergi tuan-tuan di Kairah tu ada satu masjid Amru Al-As. Masjid biasa ya. Tetapi ketika Ramadan tuan-tuan, beribu orang. Kerana apa? Malam terakhir Ramadan Jibril turun. Bukan daripada langit. Seorang imam nama Jibril.
Nama dia Jibril. Dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang dengar. Kita Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lepas tu mukadimah tuan-tuan. Jibril turun, itulah Masjid Amru al-As. Allah hebat. Amrulah yang membuka Mesir. Di antara lagi zaman Saidina Umar dihantar sampai membukanya akan Istanbul. Siapa buka Istanbul? Istanbul yang membuka seorang sultan nama Muhammad Al-Fatih. Tetapi yang berjuang untuk membuka Istanbul ialah namanya Abu Musa Asy'ari. Abu Musa ni tuan-tuan, dia mati sebelum sempat buka Istanbul. Kemudian Muhammad Al-Fatih lah yang buka. Lalu diberi nama Islambul. Bila Turki tuan-tuan, ditukar kepada nama Turki, kepada Istanbul. Islambul tu kota Islam. Yang membuka di antara Muhammad Al-Fatih. Sebelum tu Abu Musa Asy'ari. Abu Musa ni tuan-tuan, ketika dia mati, depa ke bumi dekat tempat tu, apa orang panggil castle apa? Kat istana, castle tu orang panggil apa? Orang putih kata castle, orang Melayu kata apa? Kota. Tengok, orang ngaji orang putih tahu. Ni hang tanya apa, hang tak tahu. Dengar. Abang sikit. Kota orang lama jenis mengaji apa? LCE kan? Kita SPM, LCE. Castle tu kota. Dia mati di kebumi di tepi kota tuan-tuan. Bila ke bumi, ketika Muhammad Al-Fatih buka Istanbul, Muhammad Al-Fatih nak pindah kubur Abu Musa Asy'ari. Pindah tuan-tuan, depa korek tengok mayat Abu Musa Asy'ari masih elok. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup tuan-tuan, duk elok lagi, bukan hidup Allah bagi rezeki. Duk elok. Bila elok, Muhammad Al-Fatih ni turun. Bila turun tuan-tuan, dalam kisah kata dia pegang kaki Abu Musa Asy'ari, dia nak cium. Ketika nak cium, kaki itu bergerak. Dia pegang kaki itu bergerak. Dia pegang kaki itu bergerak. Maka ulama kata Abu Musa Asy'ari malu kepada Muhammad Al-Fatih. Kerana dia tak boleh buka Istanbul, tapi Muhammad Al-Fatih boleh buka Istanbul. Tengok para sahabat berhijrah. Di antara sahabat yang hijrah yang mati di Damsyik siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mati di Damsyik, tuan-tuan. Banyak sahabat mati di luar. Sebab apa? Untuk ada yang datang ke Indonesia. Tabi'in datang untuk sampai Islam. Kalaulah tuan-tuan para sahabat, para tabi'in tak bawa Islam ni sampai kat kita, kita Islam tak tuan-tuan? Saya ni tuan-tuan tadi mai kono kop tu, bukan mai kop ni, tapi kono masuk dalam. Ada rela duk jaga. Tuan-tuan tahu tak belah sana? Tuan-tuan masuk kop ni kan, tuan-tuan masuk ke sana. Ada rela, saya ingat tempat tu lah Taman Peruda. Rela tu tengok-tengok saya tu. Masuk tokong Hindu. Parking punya banyak. Saya pun keluar. Cik, ni tokong cik. Dia kata, lah, dia kena jaga ke? Dia buat macam mana? Cari makan. Dia kata, nak apa? Taman Peruda tak mana? Dia kata, ustaz keluar balik. Dia kata, dekat tu. Apa? IKM. Lah, tidak tadi berceramah kat tokong kan, tuan-tuan? Lepas pipi buat 3 line. Alhamdulillah, tuan-tuan. Sebab apa? Kerana para sahabat hijrah sampai Islam kat kita. Mai di Aceh dulu, tuan-tuan. Mai di Aceh dulu. Bila mai Aceh, kemudian alhamdulillah Islam tu sampai ke Melaka. Masuknya Sultan Muzaffar Shah. Bila masuk Sultan Muzaffar Shah masuk. Bila masuk tuan-tuan, akhirnya Islam berkembang. Islam berkembang bukan di Melaka. Yang pertamanya Islam berkembang di Terengganu. Ada batu bersurat. Kemudian berkembang terus ke kerajaan Champa. Kerajaan Champa Islam tuan-tuan. Kemudian kerajaan Pasai nu, belah nu. Semua Islam ni. Kemudian kerajaan Melaka Islam. Alhamdulillah Islam tu sampailah ke ni Kedah. Kalau tak sampai kat Kedah, tuan-tuan tahu tak siapakah yang mula ni duduk di sini? Hindu. Tu yang apa nama? Merbuk tu apa? Candi Hindu tuan. Kalau tidak semua ni, semua 3 lain. Saya 3 lain juga. Saya 4 lain lah. Saya penceramah. Ya, bagus lah. Ya, tuan-tuan, jalan nentam ambul. Tapi kerana para sahabat, para nabi, Nabi Muhammad dan para sahabat bawa Islam, kita Islam. Sebab tu saya cerita dalam ceramah, kalau nak ikutlah saya ni, bukan keturunan mai daripada Islam.
mai pada Siam tu Naratiwat, tuan-tuan. Saya adik-beradik kalau belah Yala tu Naratiwat. Memang bukan Islam. Nama Abdullah Khairi bin Haji Harun. Haji Harun, Haji Syafi'i. Haji Syafi'i, Haji Awang Muhammad. Islam lagi ni. Haji Awang Muhammad bin Haji Ishaq. Lepas Haji Ishaq ni, Tok Mengketi. Tok Mengketi ni bukan Islam. Tapi masuk Islam anak dia nama Haji Ishaq di Mekah. Lepas Tok Mengketi, nama Vijot. Kami ada salah silah ni. Kalau saya pergi dekat Universiti Songkla, ada seorang Dr. Abdullah. Itu sepupu saya. Tapi tak dia cakap Melayu. Cakap siapa? Kokang. Aku pun tak faham, tuan-tuan. Tapi dia beradik, muka sebiji dengan saya, tuan-tuan. Nama dia Dr. Abdullah. Saya Abdullah Khairi, lebih sikit. Tuan-tuan. Nama Dr. Abdullah. Dia pensyarah di Universiti Songkla. Lalu jumpa, tapi tak faham. Cakap Arab lah. Melayu, cakap Arab. Ni, daripada Naratiwat, nama Vijot. Tapi lepas tu, cicit dia masuk Islam, nama Abdullah Khairi. Nama saya Abdullah Khairi lah. Sebab cicit dia masuk Islam. Saya lepas tu cicit, saya keturunan ni kira 7 keturunan lah. Perut hijau ke biru tak tahulah. Tapi dok rasa macam hijau lah, tuan-tuan. Rasa kan? Rasa lah. Mereka sebut warna pun faham lah semua. Faham sungguh Taman Perudah ni. Bini saya pula bukan Melayu. Tok Nek dia tu masih India. Hindu. Nama Nur Hafizah binti Mama Ishaq. Mama Ishaq bin Mama Hashim. Mama Hashim bin Kuti. Kuti ni aku tak tahu lah Arumugam ke apa, aku tak tahu. Tapi lepas tu tuan-tuan masuk Islam. Alhamdulillah lah, dapat kahwin dengan saya. Siam. Saya Siam, dia Mama. Siam campur Mama jadi Semak. Anak saya semak habis, tuan-tuan. Tapi Alhamdulillah anak saya 6 orang hafal Quran. Kalau tuan-tuan nak boleh, insyaAllah. Yang sulung saya ceritalah, yang sulung umur 23 dah. Tapi dah orang Pinang lah. Baru ni main anak muda. Ustaz, saya suka anak ustaz lah. Oh berani tu. Ni jenis macam ni berani. Ustaz, saya suka anak ustaz. Saya kata, apa ciri kamu? Anak saya hafal Quran. Saya pun hafal Quran juga. Saya kata, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ulang sambung. Dia ulang sambung. Bagus. Soalan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sambung. Dia sambung juga. Soalan ketiga boleh jawab. Okey, ambil. Ustaz, belanja macam mana? Saya tak ada belanja. Tak ada ke Ustaz? Ustaz belanja tak ada ke? Ambil tanya banyak pula. Mercedes sebiji, rumah banglo. Tak payah tanya pula. Tanya apa orang bagi special dia. Baru dia main pula. Berani, tuan-tuan. Siapa berani main? Ustaz, saya berkenan dengan anak Ustaz. Mana nombor 2? Apa ciri kamu? Anak saya hafal Quran. Saya pun hafal Quran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya summum bukmum. Sambung. Dia sambung, tuan. Soalan kedua sambung, soalan ketiga sambung. Soalan keempat, dia tanya aku tak boleh sambung. Ampun. Kita tanya orang boleh, tu sambung ampun kan? Saya tahu okey layak, ambil yang nombor 2. Ni nombor 3 saya ni kosong ni. Siapa nak sambung? Siapa? Pakcik tak boleh sambung apa aku tak mau. Hak muda. Lagi saya boleh. Tak mau. Hak muda. Abang boleh. Asal jumpa. Offer ni, tuan-tuan. Alhamdulillah keturunan Siam, tuan-tuan, dengan Mama. Tapi hafal Quran, Allah angkat darjat kita. Sebab apa? Ni hijrah para sahabat bawa Islam. Sebab itu kita ni Allah bagi nikmat rahmat. Rahmat macam mana? Rahmat Islam dengan iman. Kalau tak ada lah tuan-tuan nikmat Islam dan iman ni, saya tak tahu siapa saya. Mungkin saya hari ni tak pakai jubah lah. Kan? Pakai tahu apa? Orang-orang yang pusing, lepas tu tak ke atas. Lepas tu 3 line. Lepas tu tap, ada satu gi bintang. Dia Tok Sami. Tapi kerana Nabi Muhammad bawa risalah para sahabat hijrah, alhamdulillah saya nama Abdullah Khairi. Abdullah Khairi itu maksud apa? Hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni saya. Tak orang lain dah, tuan-tuan. Tengok, itu rahmat kita. Sebab tu tuan-tuan bersyukurlah kerana hijrah para sahabat. Sebab tu Sayyidina Umar bila kata dia pegang 4 tahun lebih Islam tersebar.
tersebar. Umar ini tuan-tuan ada 2 jubah. Satu jubah elok, satu tampung. Rumahnya tuan-tuan bukan rumah banglo. Rumahnya biasa aja. Rumahnya dikatakan lebar 12 kaki, panjang 10. Itulah rumah, itulah biliknya. Itulah tempat munajatnya. Saidina Umar di antara orang yang hebat. Ni, lorah ayat mata ni ada ni. Sebab setiap malam sentiasa menangis, ingat kematian. Tu nama Umar Al-Khattab. Ketika mana tuan-tuan dia memerintah begitu adil. Pernah dia jalan waktu malam. Ni, Saidina Umar ni malam dia keluar tengok rakyat. Pimpin kita dah. Keluar juga dia tengok projek mana nak dapat ni. Ni nampak ni. Tol mana nak naik pula dah tuan-tuan. Ni. Dah lah tol naik. Duit pula jatuh. Baru dia berkata, Ustaz, alhamdulillah menteri kata duit jatuh ni barang murah. Tuan, dia kata barang murah. Saya pergi Kuala Muda baru ni. Pergi tengok, kebanyakan kenal saya. Ustaz, mai. Ustaz termenung Ustaz. Duduk nak Ustaz, murah Ustaz. Dia berapa? RM14. Saya kata bukan duit jatuh murah ke? Ustaz, RM14 Ustaz nak buat macam mana? Tu dia kata mahal. Ustaz, ni nasihat termenung RM14. Kalau dia buka mata 26 Ustaz. Termenung 14. Tu tengah termenung dia tak? Saya pun tahu tu dia tuan-tuan. Ni Saidina Umar ni memerintah suku dunia. Dia naik apa? Dia naik kaldai. Wahai anak muda, naik kaldai. Lebih kurang macam kita KE20 lah. Yang saya duk naik tu 80-an tu. Naik macam mana? Naik masuk tu ni loose dah. Lah kali kena tarik sikit. Tu kakak geran pun nak kena tukar lah. Yang tu lah Saidina Umar. Kiamat zaman tu unta tu macam mes lah. Unta tu macam mes. Kalau kata kuda tu macam Camry lah. Kaldai ni KE20 lah. KE20 yang tu imam dulu duduk naik kan. Saya ingat Ustaz Aslin cerita dia tak. Dulu dia naik KE20. Naik tu kira start sampai dekat masjid mampu ya. Balik tak payah start. Semua AJK pakai tolak. Ni Saidina Umar naik kaldai. Pakai baju 2 aja. Satu baju tampung, satu elok untuk memerintah. Tapi zaman dialah kegemilangan Islam. Tuan-tuan. Saidina Umar ni dia merintah naik kaldai. Malam keluar. Bila keluar tuan-tuan dia tengok ayat. Tiba-tiba dia dengar tangisan budak. Budak menangis. Dia pergi ketuk-ketuk pintu, keluar seorang ibu tunggal. Kisah ni tuan-tuan duduk dengar. Ada apa saudara? Makcik, pasal apa anak menangis? Pasal apa? Siapa kamu? Tak ada apa. Dia tak kenal tuan-tuan. Kita boleh saya tengok tak? Saidina Umar nak tengok. Masuk. Rupanya budak ni menangis, tuan-tuan. Tak ada makanan. Tak ada makanan. Saidina Umar tuan-tuan terus balik ambil dekat Baitul Mal tuan-tuan makanan tersebut. Ambil wapi. Malam tu bagi. Bila bagi, makcik dia kata apa? Ya Allah, hebatnya kamu. Kalaulah dia kata Saidina Umar lalu kot ni aku nak maki dia. Dia tak bantu langsung dia kata. Aku nak hantam dia betul-betul. Tengok macam kamu ni walaupun tak memerintah, tak memimpin, tapi kamu prihatin kepada kami yang susah. Tuan-tuan, ni boleh nak maki tu. Jadi saya malam ni maki boleh tu? Boleh lah. Okay. Bukan maki nak sikit-sikit lah. Urut-urut lah tuan-tuan. Kan? Ni. Esok dia kata apa? Esok kamu pergi pula ambillah keperluan yang ada. Di tempat ni. Dia pergi tengok yang duduk dalam tu ialah Umar Al-Khattab. Kamukah yang semalam datang rumahku bawa gandum? Tanggung sendiri. Ya, akulah. Siapa kamu? Akulah Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. Terus dia angkat tangan. Ya Allah, kau berkatilah pemerintahan Umar, ya Allah. Tengok. Rakyat doa, kerajaan berkat. Tapi kalau rakyat maki je tuan-tuan. Tu yang main jerbu. Tuan-tuan main jerbu macam-macam tuan-tuan. Bala macam-macam. Naik kapal terbang, hilang. Tuan-tuan, apa nak jadi ya? Tuan-tuan, orang Taman Peruda buka minda. Jerbu main. Duit jatuh tuan-tuan. Ni apa lagi? Apa lagi? Aku nak sebut ni. Macam-macam tuan-tuan. Ujian tu bala umum tuan-tuan. Bala umum tu bukan kena seorang, semua kena. Termasuk saya. Jerbu saya tak kena ke? Kena juga.
Tuan-tuan semua kena. Hang sokong tak sokong semua kena. Ada dah tak sokong tak kena? Tak kena. Apa tak kena? Ada. Ikan termenung RM14 kena semua. Tidak. Semua kena. Sebab ni bala umum tuan. Jatuh duit semua kena. Sebab apa? Pemimpin. Ni rakyat duk doa ni, bengang. Rakyat simpan ni. Hang bengang lah. Nampak dia bengang nampak. Sebab kita bengang nak buat apa? Kan? Saidina Umar tuan-tuan ketika dia lantik menjadi pemimpin dia kata apa? Inni qad wullitu alaikum wa lastu bi khairikum fa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aitumuni ala batil fasaddiduni. Aku dilantik menjadi pemimpin di kalangan kamu. Kalau betul ikut aku. Tak betul perbetulkan aku. Bangun seorang sahabat. Jika tidak betul, aku betulkan engkau dengan pedang ini. Kita boleh Pulau Ketam tu tak ada harapan lah tuan-tuan. Lawan tak ada lawan lah. Timbalan presiden jatuh baru tegung lah. Ni aku perbetul dengan pedang. Maka Sayyidina Umar kata, Alhamdulillah ada di kalangan rakyatku akan betulkan kaku dengan pedangnya. Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah relax 2 bulan jatuh tuan-tuan. Timbalan presiden tak ada. Ni siapa lagi nak lawan? Tuan-tuan nak lawan ke? Saya tak apa saya lawan pun. Pecat habis terus. Aku datang faham tak ada. Cikgu faham tak ada. Sedangkan saya bukan lawan kerajaan. Saya penyokong kerajaan. Dia ada cerita tuan-tuan. Lampu merah. Saya tak langgar. Tidak. Sebab kerajaan kata lampu merah berhenti. Tidak. Rotek tuan-tuan bayar. Saya bayar. Saya ada 4 biji kereta. Kereta sekolah 2 biji. Saya 2 biji. Ni tak pernah tak bayar. Baru ni naik-naik rotek tak bayar. 3 bulan dah. Kono kat Senawang nak masuk hotel. Tengok-tengok polis. Saya tak tahu rotek mati. Dia suluh saya bawa turun termin. Dia suluh. Ustaz. Kenal saya ke? Awak tak kenal. Ustaz tahu tak? Pasal apa? Rotek mati 3 bulan dah. Loh, tak tahu. Tak tahu Ustaz keluar lah tak? Saya pun, pasal apa? Ustaz, saya kena saman. Saya kata, loh, memang tak tahu sungguh. Dia tak tahu, tak kira saman dia tak. Saya tu tak faham saman. Saman, kena 300. Tuan-tuan, tengok, saya bayar tak? Bayar. Tengok, aku penyokong kerajaan. Aku tak lawan. Ada tuan-tuan yang tak bayar. Tak bayar, tak boleh bayar rotek, tuan-tuan. Bayar. Semua saya bayar. Rotek bayar, insurans bayar, kena income tax bayar, semua saya bayar. Saya bukan lawan kerajaan, ingat. Cuma saya tak sokong. Saya mai tuan-tuan dalam YouTube. Saya balik daripada Terengganu ni, nak mai Sungai Petani ni, tu Taman Ria. Anak saya masa tu 6 orang, halus-halus ya. Duk tidur penuh. Tuan-tuan, lampu merah pukul 2 pagi saya berhenti tu. Tak lawan. Lampu merah kerajaan kata berhenti. Mai kancil. Pon! Kancil suruh jalan. Rupanya kancil dilawan kerajaan. Apa lampu merah hijau jalan lah. Dia bunyi pom. Dia marah saya. Saya pun buat relax. Pom. Lampu hijau saya jalan. Saya masa tu naik Camry tuan. Dia potong kancil 660 potong. Saya pecut. Saya cucuk. Ustaz punya. Cucuk. Dia tekan 14. Saya 15. Cik kita Camry. Cucuk bagi lampu. Cap. Dia tekan kancil tuan. Macam ni ah. Ya, pecut. Saya pecut, dia pecut. Atau dia kona. Saya kona juga. Dia pecut, saya pecut. Dia laju, saya laju. Dia kona, saya kona. Dia terus masuk dalam masjid. Saya pun masuk. Dia berhenti, saya berhenti. Dia buka pintu, dia keluar. Saya pun keluar. Dia lari, saya ligat. Dia masuk jamban. Rupanya member nak terberak. Tak boleh kemut dah tuan-tuan. Saya ingat dia suruh lawan lampu merah. Rupanya tuan-tuan silap dia tuan-tuan. Allah, saya tak lawan kerajaan tuan-tuan. Sebab tu Saidina Umar ditegur. Bila tegur dia kata apa? Alhamdulillah ada di kalangan rakyatku yang tegur aku. Alhamdulillah tuan-tuan. Akhirnya 4 tahun kegemilangan kerajaan Islam zaman Saidina Umar. Memerintah suku dunia bang. Bukan Malaysia, suku dunia. Pakai baju 2 helai. Naik kaldai, tidur bawah pokok kurma kadang-kadang. Tiba-tiba datang seorang anak muda daripada Damsyik. Ainal Amirul Mukminin? Mana Sayyidina Umar? Lepas tu bawah pokok kurma dia tidur, la ilaha illallah. Ni kepala ni batang kurma. Yang ditebuk dia letak.
Tengok-tengok, ya Allah amin mukminin. Batang kurma tidur. Allah, dia tak tanya lagi, amin mukminin. Tak ada ke orang sedekah apa ke? Kan 2.6 bilion ke? Tak ada. Tak ada. Ni. Ya amin mukminin jaga. Ya amin mukminin, zuhudnya engkau tidur bawah pokok kurma, beralas batang kurma, tikarnya tikar daun kurma. Zuhudnya engkau wahai amin mukminin, tetapi ada gubernur kamu di Damsyik nama Muawiyah bin Abi Sufyan, bukan tidur bawah pokok kurma, ada banglo yang besar, istana. Bukan banglo yang besar, dia ada banyak pembantu-pembantu. Dia bukan naik kaldai, orang usung dia di atas ni pelenggak ni. Amir Mu'min kata apa? Sayyidina Umar, takkan Muawiyah nak buat macam ni? Dia antara banyak merawi hadis tuan-tuan. Muawiyah banyak rawi hadis. Termasuk Anas bin Malik, termasuk Abdullah bin Abbas, termasuk Abdullah bin Amru. Ni orang banyak rawi hadis. Termasuk Muawiyah. Takkan Muawiyah nak buat macam ni? Dia sahabat Nabi macam aku. Kata pemuda ni tak percaya, Amir Mu'min pi ya. Dia naik kaldai dengan pembantu dia 2 bulan sampai di Damsyik, dalam sirah kata. Sampai-sampai Muawiyah orang tengah usung, pakai baju cantik ni, penuh dengan manik-manik kebesaran. Ni dengan bintang-bintang ni, Tan Sri, Datuk Sri, Tengku, apa semua ni penuh ni. Udahnya bintang, jalan. Orang nak usung. Saidina Umar naik kaldai. Naik kaldai, Saidina Muawiyah tengok-tengok Saidina Umar. Ni kelibat pun tahu dah. Pengawal Umar Al-Khattab, turun aku. Pengawal dia usah. Bukan kot, Umar Rojek tu. Umar Rojek tu Piramli. Umar Al-Khattab turun, Amirul Mukminin mai. Dia buat turun, dia lari balik. Lari pergi pakai baju biasa, naik kaldai pergi jumpa Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar turun, dia turun. Ya Amirul Mukminin, la tas'alni. Jangan tanya aku. Umar kata nak tanya apa? Aku belum sempat lagi ni. Turun ni. Tadi kamu nampak aku pakai usung ni, pakai baju cantik, manik-manik kebesaran, bukan apa. Ada gubernur daripada Rom datang melawat. Aku nak tunjuk dekat dia, pemimpin Islam, gubernur Islam di Damsyik hebat, pakai baju hebat, orang usung dia. Apa kata Sayyidina Umar? Dua patah. Wahai Muawiyah, dunia ni nak buat apa buatlah. Tapi ingat, kamu akan ditanya oleh Allah di akhirat. Tuan-tuan, nak buat apa dunia ni buat lah. Nak halang orang nak ceramah buat. Saya balik baru ni daripada Rompin tuan-tuan. Satu masjid, saya tak dibenar masuk. Saya kata saya bukan penceramah politik. InsyaAllah saya nak ceramah agama. Tak boleh masuk. Saya kata tak apa. Dia buat di pasar. Ceramah di pasar tuan-tuan. Pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ceramah. Lain kali aku nak ceramah apa aku tak tahu. Mereka duk beli tuan-tuan. Sampai macam tu, halang agama. Ni, nak buat apa buat. Saidina Muawiyah bila kata macam tu, dia letak pipi di atas pasyak. Dia kata apa? Wahai Amir Mukminin, sesungguhnya pasyak ini lebih mulia daripada pipi aku. Kita nak semua apa? Siapa? Saidina Umar Al-Khattab, memerintah suku dunia. Dialah di antara yang disebut Syahid Mihrab. Saya nak sebut. Kerana apa? Kegimelangan Saidina Umar ni, ketika dia semayang subuh tuan-tuan, dia jadi imam tuan-tuan. Ni pemimpin jadi imam. Kita agak-agak pemimpin, kita boleh tak jadi imam? Tolak Najib Tun Razak. Tu lihat. Pasal dia pakai helmet apa? Lah imam kena pakai helmet. Ada orang tumbuk tuan. Aku bersusah tuan. Saya lah ni duk abang. Tolong cover ah. Imam masjid negara kena tumbuk. Kena ready dengan helmet tuan. Tuan-tuan, bila jadi macam tu, ni bala umum. Tuhan nak tunjuk. Saya pergi Mesir, orang kutuk saya. Dia kata apalah di Malaysia ni. Ni imam masjid negara pun memalukan orang Islam. Ikut kaedah fiqh macam mana? Bila hang kena tumbuk, hang dah batai dia cakap. Tiba-tiba dia kata apa? Bila dah kena tangkap dia tu, tuan-tuan, kita mula balik. Tuan-tuan bayang hadut belakang baru main, baru ambil wudu. Allah Akbar. Kita mula semula. Loh, aku baru takbir dah bersebab. Jadi play lah. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya hang dah batai. Kan? Hang dah batai. Panggillah orang imam nombor 2 tu. Hang naik. Betul tak? Kita dah batal. Tapi wuduk batal tak? Tak batal. Hang naik. Kita boleh cakap. Jangan pula, aku tak mahu. Jangan pula belakang kata begitu. Janganlah. Hang naik. Aku dah batal dah. Jadi dia langkah naik. Jadi dia masuklah masbuk tempat imam nombor 2. Sebab wuduk tak batal.
Ni pula tuan-tuan kita mula semula. Tu dia orang belakang. Loh, pasal apa? Pening tuan-tuan. Kalau saya macam mana? Kalau saya dia tumbuk saya ambil mikrofon, nah hang sambung. Aku nak balon dulu. Betul tak? Kita dah batal sembahyang dah. Balon bom. Okey, sambung. Wuduk tak batal. Kalau saya lah kan, kalau saya nasib tak jadi imam tu kan. Tidak bagus duk tombol tu dia. Sebab tu ini tuan-tuan, bala Allah turun. Nak tunjuk tuan-tuan, sebab bila jadi macam tu seluruh dunia pakat tengok. Viral satu dunia. Allah kelemahannya Islam di Malaysia ni, nampak je Allah imam besar tu jadi macam tu. Sebab tu tuan-tuan, kita yang kata gelak tawa, ini maruah kita tuan-tuan. Orang hina saya pergi Mesir, apa dia kata? Imam macam ni lah. Masjid negara bukan imam Taman Bruda. Taman Bruda tak apa, nak buat macam apa, orang tak ada. Masjid negara viral. Pam kena. Dia cakap kan. Lepas tu orang tangkap dia. Lepas tu tuan-tuan, kita mula semula ya tuan-tuan, orang pening habis. Cuba bayang kalau rakaat kedua, tu masjid rakaat pertama, rakaat kedua orang mula semula, orang ya cenah cerita pernah berlaku tuan-tuan di Kulim. Saya cerita ada seorang ustaz, dia mengajak Muniyatul Musalli ni, dia mengajak 3 tahun. Tapi kalau kita tak mengaji, tak tahu tuan-tuan, berlaku baru tahu. Satu pagi ni dia jadi imam, rakaat yang pertama dia terkentut, sujud perut terkentut. Bukan perut, dia lepas pelan-pelan. Ni dalam ni pun ada. Tuan-tuan tengok lagi, siapa mangkit tu kentut lah tu. Dia ni lepas pelan-pelan. Lepas tu dia bangkit. Tu dia ni kentut lah tu. Kentut ataupun penyokong tegar. Tengok. Mana bangun tu dah lah, tu dia lah tuan-tuan. Ni dia terkentut. Bila terkentut, aku batal dah. Dia ambil mikrofon ni, tak ada tiga je dah. Jadi dia bangun lah. Bila bangun, tuan-tuan, mereka tu duduk sujud lagi. Rakaat pertama. Jadi dia kata, kalau aku tinggal sekejap lagi, mampus mereka ni. Allahu Akbar. Mereka pun angkat, tengok-tengok imam duduk diri, talau kot mereka. Macam mana kan? Semua dah gelabah dah. Jadi dia kata, hak depan ni duduk mengaji dengan dia 3 tahun dah, mesti boleh Jadi dia pun tak mikrofon, hang jadi imam. Dia habah tu lah, yang 3 tahun duduk mengaji tu, kawan tu tahu dia buat macam mana? Merangkak naik atas tiga sejadah, ambil, sangkut, tak, Allahu Akbar. Ustaz ni kata, hang duk mengaji ni, Muniyatul Musalli, boleh bergerak 3 rukun fi'ali kan? 3 rukun dia. Kalau lebih batal mau. Lepas tu, tu buat je dah. Lingkup habis tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ini di antara bala-bala umum apabila pemimpin lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok zaman Sayyidina Umar, dia memerintah jadi imam. Imam ni boleh baca khutbah. Alhamdulillah. Ni tuan-tuan tahu tak, ketua polis Pulau Pinang, nama Datuk Wan Rahim. Dia mengaji di Pasir Tumbuh tuan-tuan. Mengaji Imam Maktab Muhammadi. Ni baca khutbah. Ketua polis Pulau Pinang baca khutbah. Alhamdulillah, tengok dengan paku semua. Kita tengok bergerun. Polis penuh. Dah ketua baca, semua duduk depan lah. Nak tidur pun takut ketua baca. Macam saya baru ni di Sarawak sampai betul ustaz, kami jemput ustaz untuk baca khutbah di Masjid Darul Ilmu. Ni penuh ni. Hampir 4,000 orang. Selalu 400 ya, 4,000. Yang mai tu pengarah semua. Pengarah IPD, pengarah Maktab, pengarah JPN, pengarah jabatan, semua pengarah. Yang mai juga mufti. Mufti tu mai, ustaz nak baca khutbah, kami bagi kebenaran kat ustaz 3 hari ceramah. Khutbah ni ustaz jangan sebut 9 perkara. Tu dia 9 perkara tak boleh sebut. Saya tengok, tuan-tuan tahu tak yang 9 tu? Nak sebut tak? Sebut tu. Yang pertama, jangan sebut Najib Tun Razak. Dalam khutbah jangan sebut. Ustaz jangan sebut. Yang kedua, Rosmah Mansor. Saya tak sebut, saya tak. Yang ketiga, jangan sebut 2.6 bilion. Yang keempat, jangan sebut 1 MBB. Yang kelima, jangan sebut PKXZ. Banyak. Saya tak, insyaAllah saya takkan sebutnya. Saya bukan ahli politik, saya tak. Ustaz jangan sebut Kalau sebut ustaz, lepas khutbah balik InsyaAllah saya tak sebut. Kawan pun duduk. Telah ayat liuk pun tak lepas anda. Saya nak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufti telan tak masuk tuan-tuan.
Ni depan ni semua ni pengarah-pengarah semua ni nak dengar Ustaz Abdullah Khairi. Tuan-tuan, saya buat nada sayu kan. Pam 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 20 minit menangis semua. Kita duduk atas kita nampak tuan. Kita duduk atas member tu nampak hampa tidur ke, muka macam jebon semua ada. Duduk atas. Ni saya duduk atas ni nampak hak yang tak gelap pun dah. Ada kan aku tak tahu. Ada dua kuat tidur lah dah. Semua ada. Duduk atas ni nampak tuan. Nampak. Allahu akbar. Kita duduk atas teriak, tapi orang lelaki teriak dia kontrol. Oh, dengar teriak. Dia cerita tentang Mekah kan. Masa tu kan masa musim haji. Cerita pasal haji ya. Teriak habis, tapi depa kontrol. Cik, air mata tak keluar. Hinguih masuk dalam mulut dah. Orang jantan tu jenis susah teriak. Orang perempuan tengok mak ini stand teriak teriak. Orang jantan tak ada hinguih penuh ni. Yang teruknya Tok Bilal tu bekas pengarah. Dia pegang mikrofon ni lah. Allah teriak tu. Saya turun kan. Rupanya dia teriak air mata tak keluar. Hinguih jatuh atas mikrofon. Penuh ni. Lepas tu, dia, Allah! Tuan-tuan bayang tengok. Hinguih penuh. Saya pun ambil hai hitam ni lah. Buang tak tepi aku sambung. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Sampai macam tu tuan-tuan. Nak halang orang. Tak bagi tebut. Tapi Alhamdulillah. Lepas tu tuan-tuan. Kutipan derma hampir dekat-dekat 89,000. Kutipan derma aja. Pengusi kata, Alhamdulillah Ustaz. Selalu dapat 400. Hari ni 8,000 Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Tu. Saya balik daripada Aceh. Tuan-tuan tahu Aceh famous tu. Famous di Aceh sebab YouTube tu. Dia tak panggil YouTube, dia panggil YouTube. YouTube. Saya sampai-sampai forum dengan Ustaz Aslin. Ustaz Aslin, saya dengan Raihan. Kita buat macam mana? Forum bersandar lagu. Dijemput oleh wali kota. Kalau orang Sungai Petani tak mau, tak tahu tuan-tuan. Aceh tu. Ni baliho dia panggil baliho. Baliho tu apa? Billboard ada 10 besar. Di Aceh sampai-sampai tengok muka saya. Yang main daripada package lain tuan-tuan macam tengok, "Woi Ustaz, Aceh gambar Ustaz." Kita tengok orang lah. Ustaz, rupanya forum dibuat di dataran Bandar Aceh yang kena tsunami tuan-tuan. Saya pergi Ustaz Aslin, Ustaz Aslin, Raihan apa? Puji-pujian. Kita ulah puji-pujian. Cerita-cerita menangis Raihan puji. Pujian, nyanyi lagu puji-pujian lah. Cerita tentang apa? Tentang haji, cerita haji. Mati di Mekah, cerita semua teriak. Raihan pegang ni, pergi haji, tak boleh sebut tuan-tuan. Raihan teriak. Allahu Akbar. Yang paling teruk apa? Ustaz Aslin lah. Dia kan, Ustaz, kita kena mula macam ni. Saya pun tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak kantor, kepala-kepala bapak. Ustaz Aslin dia gelak. Dia tahan gelak. Siapa? Kepala bapak biasa ya? Kepala bapak, mereka biasa lah. Kita kepala bapak marah selalu. Dia kata biasa lah kepala bapak. Mereka tak gelap pun. Ya Ustaz Aslin. Hang teruk dia. Kawan tu dah perut buncit tuan-tuan. Ambil aku kutuk dia malam ni. Dia dah mampu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan lupa 14 hari bulan. 14 hari bulan saya akan forum di Tudung Farida tuan-tuan tak? Depan tu. Tudung Farida dengan Ustaz Dr. Izhar. Dengan Ustaz Haryanto. Kami 3 orang akan bergabung. Kita buat forum tepi jalan 14 hari bulan ni. Nanti insyaAllah banner akan keluar 14 hari bulan. Jadi tuan-tuan support ramai-ramai. Sebab apa? Kita bantu kan orang-orang miskin dan anak yatim tuan-tuan. Alhamdulillah di Aceh punya hebat sambutan. Allahu Akbar tuan-tuan. Begitu juga Sayyidina Umar tuan-tuan. Apabila dia memerintah, dia baca khutbah. Kalau boleh pemimpin baca khutbah boleh tak? Baca khutbah. Alhamdulillah tuan-tuan. Hari ini saya nak sebut, banyak di kalangan kita yang datang masjid duduk di luar. Tolong masuk! Kita sebut. Tidak, apa salahnya? Ini duduk baca teknya. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak duduk luar, duduklah. Aku elau ni jalan ni. Duduk tak duduk, aku jalan. Lena habis. Kan, apa salahnya kita try? Satu ketika buang, tak tepi. Alhamdulillah. Hari ini saya baca khutbah tanpa tag. Tuan-tuan boleh dengar tak? Woi, dengar tak? Apa salahnya dia? Dia boleh kata apa pun. Dia boleh kata, kita jangan pula. Woi, jangan pula. Macam pernah berlaku saya di satu masjid. Saya kata apa? Tuan-tuan, hendaklah kita melaksanakan hukum Allah. Ini hukum Allah, bukan hukum manusia. Seorang angkat tangan. Dalam khutbah.
Ustaz, apa hukum hudud apa hudud? Kapal siang pun tak suka, ustaz nak kata apa? Oh, dia kata orang tengah khutbah. Saya pun, terima kasih abang kerana bersoal jawab dengan saya. Ustaz jawab apa? Oh, dia jawab balik. Abang bertanya saya, abang dah lara, pahala dah tak ada. Oh, jangan suka aku lah. Oh, tu gangster sungguh tuan. Saya kata, abang terima kasih tanya, kapal seng tak suka, itu biasa. Contoh jawapan saya, ada seorang postman nak hantar surat rumah Cina. Dia bawa surat sampai rumah Cina, tiba-tiba ada seekor anjing menyalak. Postman terkejut, postman lari. Anjing ligan postman, gigit postman. Itu biasa. Anjing ligan, gigit postman. Biasa dia. Anjing. Ini luar biasa. Postman pergi hantar surat rumah Cina, ada anjing menyalak. Postman menyalak juga. Anjing terkejut, postman ligan anjing, postman gigit bungkuk anjing. Pelik tak? Pelik ya? Saya kata pelik. Sebab apa? Kalaulah orang bukan Islam menyalak tentang hukum hudud, itu biasa. Kerana dia bukan Islam, dia tak faham Islam, biasa. Tetapi ada nama Abdullah, nama Muhammad, nama macam abang ni yang menyalak hukum Allah, ini luar biasa. Apa Islam abang? Senyap dia. Oh, dia khutbah kena macam tu. Ini tuan-tuan, laksanalah hukum Allah. Kerana hukum Allah ini macam berlaku dekat tu Masjid Insaniah Pensyarah. Kita naklah menyambut kemerdekaan ni dengan bersemangat. Yang dengar tu tuan-tuan, pelajar Queen, pensyarah semua semangat. Sebelah saya seorang profesor, dia main pakai kain dah, semangat sungguh dengar. Kita menyambut ni dengan semangat kerana perjuangan orang-orang terdahulu. Dia satu, saya kata kiri, kanan. Depan. Kata mesti belakang. Tahu belakang tuan-tuan, berdebum jatuh. Terselok tuan-tuan, haram spender pun tak pakai. Tu dia Angry Bird tuan-tuan. Saya kata ya Allah, ni khutbah semangat apa? Apa salahnya pemimpin ni masyarakat naik tegur, wahai anak muda yang di luar, masuk dalam. Mendengar khutbah itu wajib bagi kamu. Tapi jangan tiap-tiap minggu Kalau tiap-tiap minggu kasut tu imam depa buang, tayar pak imam kereta depa cucuk. Agak seminggu sekali yang nampak depa leka tu peringatlah. Ini tanggungjawab kita. Saidina Umar baca khutbah. Satu hari dia jadi imam subuh tuan-tuan. Tengah dia sujud, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi datang daripada belakang. Sebab masjid Nabi bukan macam ni ekon, buat berlepas tamar ya, atas susun dengan daun tamar. Dia masuk ni. Tetapi Masjid Nabawi di antara center of the Islam, sebarnya Islam. Sebab tu tuan-tuan, Taman Peruda ni hebat, jadilah pusat untuk sebar Islam di sini tuan-tuan. Belah sana ada Masjid Kunin kan, Masjid Kunin hebat. Sini Taman Peruda tuan-tuan, jadikan dia gerakan untuk menyebarkan Islam. Sebab Masjid Nabawi ni simple aja tuan-tuan. Datang Abu Lu'lu'ah masuk. Dia masuk daripada mana tuan-tuan? Babus Salam. Abu Lu'lu'ah masuk daripada Babus Salam. Masuk Saidina Umar sedang sujud. Dia keluarkan pedangnya, dia tikam Saidina Umar daripada belakang. Pup, kata tengah sujud sedap siapa nak tengok? Pup, kata tikam tu tembus dalam sirah kata. Tembus ni, bila tembus Saidina Umar tak rasa duduk semayang lagi. Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, darah keluar dah. Bila dah keluar darah tuan-tuan, khusyuk dia semayang, tiba-tiba dia lemah jatuh. Tengah semayang jatuh. Kita ada tak khusyuk? Tengah semayang, Allahu Akbar, nyamuk ketik, garu kaki kiri tu. Sampai batal semayang pun tak. Ni pun rasa aku ni jamin syurga dah. Semayang, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Tu pun rasa jamin syurga tu. Tuan-tuan cakap dengan Allah macam tu kan? Tuan-tuan mai jumpa saya, Ustaz, lama tak jumpa. Tiba-tiba dengan Tok Imam, Ustaz, lama tak jumpa. Pak Imam pun nampak pun tuan. Ni dengan Allah bang. Allah nak masuk syurga. Tuan-tuan, khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan nak cakap dengan Allah.
Apa salahnya biar nada satu-satu? Macam mana? Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kemudian. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya di Kau yang kami sembah, hanya di Kau yang kami minta tolong ya Allah. Ni tuan-tuan, ni semua doa ni. Kalau tuan-tuan khusyuk, tuan-tuan nak cerita tak reti siapa buat dia dapat. Sayyidina Umar ni tuan-tuan tengah sujud tikam, khusyuk lagi. Kita khusyuk tak? Adik khusyuk adik? Jangan bohong lah. Kita ni nasia ni lupa. Bila lupa dia pi merata, kata Datuk Harudin tarik balik. Allahu Akbar, taman peruda ni. Tata tengok, taman ria dah. Sebab kita automatik baca, betul tak? Angkat, betul tak? Ada tak? Angkat. Qul huwallahu ahad, ada tak? Mana mesti Fatihahnya. Automatik bila rokok aja, subhanallahil a'la wa bihamdi, betul tak? I'tidal, sami'allahu liman hamidah, automatik rabbana walakal hamd. Jadi otak taman peruda, taman ria, tengok jitera dah, tengok bukit kayu hitam ah. Lain kali lo habis dah. Otak pergi merata. Kata Datuk Harin tarik balik. Bagi khusyuk. Sebab apa? Khusyuk itu nikmat dalam sembahyang. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni tekam khusyuk lagi. Kita tak ada sembahyang Allah. Saya pernah tuan-tuan, ni ada seorang pakcik di jitera. Mai cakap dengan saya, Ustaz, lama tak jumpa ni, Ustaz tak main. Saya nak main. Dia nak Ustaz tak panggil. Tak panggil saya. Kami panggil, alhamdulillah dia sembahyang sebelah saya, tu imam. Allah. Bak. Saya duduk sebelah. Allah, mampu ha, jenis orang macam ni mampu tu. Dia ganggu kita bang, dia ganggu. Apa? Saya pun Allahu Akbar. Amin. Bila amin dia pun baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Tangan yang teruk wala tok. Saya dah wala dhalil lah. Dia duk wala totok dengan aku. Wala totok. Hampa gelak apa? Sagi tengok Aisyah lagi hampa tengok sebelah. Macam-macam ada. Allah. Ada Ustaz Azhar. Allah. Ni apa nak masuk syurga? Macam-macam ada. Hampa tengoklah ada. Tengoklah live FB baru ni. Ingat tak? Ada seorang pakcik tu. Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahman. Mampu tuan-tuan. Kalau duduk sebelah saya macam mana? Kalau sebelah tak apa, aku jadi imam. Alhamdulillah. Dalam FB tuan-tuan tengok. Orang muda tawa. Tuan-tuan nak khusyuk. Allahu Akbar. Tengok tempat sujud bang. Sayyidina Umar kena tikam masih khusyuk lagi semayang. Ni nak lahir ni macam mana? Ni Fatihah kena bagi faham. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ni bagi baca ni. Kalau boleh Fatihah tuan-tuan dapat intipati dia akan rasa khusyuk bang. Nak cerita tak reti try bang. Ni nak semayang ni bagi khusyuk. Ni jangan duk buat perangai hak teruk tu. Duk walak totok sudah. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni Allah. Ni sampai tang ni kawan tu sampai tu. Ni apa cerita? Nak semayang nak masuk syurga bang. Dah lah 5 minit dah. 5 minit yang semayang. Ni Allahu Akbar. Asyhadu. Dia duduk sebelah saya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya duduk sebelah asyhadu dengan aku sekali. Tak percaya lagi hampa tengoklah sebelah hampa macam-macam ada. Cap ayam ada, cap unta ada, cap kuda ada. Ni asyhadu la ilaha illallah. Lepas tu saya duduk tengok. Bila nak berhenti dah tu ganggu tuan-tuan. Ni dah tulis bang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah turun ha. Ni asyhadu an la ilaha illallah duk. Dia ganggu kita tengok. Lah nak habis tu kepak tangan tu. Tu yang pernah berlaku saya cerita tuan-tuan di Kuala Nerang. Cerita dalam YouTube kan. Kuala Nerang, saya jadi imam masa tu Ramadan. Kita imam biasalah Ramadan kan. Ni baca Quran lah. Baca ustaz tu dah bacalah hafal lah. Kita pun hafal lah. Bila hafal mata pejam. Betul tak? Orang hafal kan? Mesti pejam lah. Kalau tak pejam dia tak main tu. Dia tak main. Sebab tu kalau saya hafal Quran yang samalah saya guna bertahun-tahun tak boleh ubah. Kalau ubah tak ingat bang. Tuan-tuan dengan hafal tadi tak kira Quran ambil ni pula. Tak boleh. Cara nak hafal Quran itulah tuan-tuan hafal. Dia tengok muka surat dia boleh ingat dah. Itu strategi hafal. Di antaranya apa? Satu ayat 40 kali baca.
Tuan-tuan, 40 kali baca. Alhamdulillah, boleh ingat tuan. Jadi saya macam mana? Pejam betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengah duk pejam mata baca tu, ada anak muda tuan-tuan. Dia buat main tu, mercun bola. Tahu tak mercun bola? Kita duk mihrab ni, dia baling di depan. Boom! Saya ayat apa dah? Lupa tu kan. Sambung pun tak boleh. Tak boleh pilih ayat apa ni? Lah kali qul huwallahu ahad. Allah. Habis rokok bersama, dia kata ustaz, tazkirah tazkirah Ramadan. Kita pun tazkirah. Lepas tazkirah ada seorang tanya, ustaz, saya nak tanya sikit ni. Tadi ni ustaz jadi imam tadi, orang baling bom mercun. Apa hukum beli mercun? Saya kata haram. Saya tanya lagi, ustaz, apa hukum main mercun? Apa nama jual mercun? Haram, saya kata. Ustaz, apa hukum main mercun? Haram jadah, saya kata. Haram jadah ni bukan maki, tuan-tuan. Tak apa ustaz duk maki dah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, Mekah dia tak sebut Mekah. Arab akan kata Mekah tu haram. Adik, kalau pergi Mekah dia tak haram. Kalau Madinah dia tak kata Madinah. Kalau tuan-tuan kata roh fin Madinah, Madinah tu Riyadh. Kalau Madinah dia kata haram juga. Kalau Mekah nak pergi Madinah, Arab akan kata ya akhi ta'al, haram 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 haram. Maksud dia Mekah pergi Madinah. Kalau Mekah pergi Jeddah, Arab akan panggil ta'al ya akhi, haram haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Orang Melayu haram Jeddah. Tak faham tuan-tuan. Ni bukan maki kan. Jadi Allahu akbar tuan-tuan. Saya kata haram Jeddah. Haram Jeddah macam mana ustaz? Tuan-tuan bayang. Main mercun tak apa. Ni saya jadi imam lupa ni. Cuba bayang kalau dia tengah main tu, balin-balin tak dan balin, mercun meletup dekat tangan. Siapa marah? Saya tak marah. Tapi Allah akan murka kat dia. Murka macam mana? Jari tak ada. Ni jari tak ada. Dia nak baca tahiyat macam mana? Pak Imam asyhadu alla ilaha illallah. Dia nak buat macam mana? Jari tak ada. Asyhadu alla. Takkan nak buat macam ni? Orang tengok apa dia ni pelik. Takkan dia nak buat asyhadu alla. Kan? Takkan mesti dia buat asyhadu alla. Malaikat tengok, oh aksi lucah ai nampak. Malaikat marah. Kalau lah malaikat marah, di Malaysia ada seorang lagi marah. Tuan-tuan tahu tak siapa? Perdana Menteri kita marah. Katalah dia main Taman Peruda tuan-tuan. Lepas dia ceramah, mereka pun nak cover balik, panggil Perdana Menteri kita. Dia duduk buat stage show. Satu! Tuan-tuan jari tak ada? Tuan-tuan. Dia kata, weh, satu lah weh. Dia pun, satu! Tuan-tuan. Kata, weh, satu lah weh. Lain kali apa buat macam mana? Sebab tu tuan-tuan, kita nak khusyuk tuan-tuan. Ya, ni anak muda penuh ni, anak penuh. Alhamdulillah, dulu ada tak anak muda dengar ceramah? Ada tak? Mana ada Taman Peruda ceramah, semua bakar jenazah semua. Saya tahu saya kalau ceramah tu penuh ni pada apa nama belah tanduk. Saya mengajar tuan, ni kebanyakan pegawai kerajaan duduk tepi-tepi. Semua duduk. Tu yang duduk tepi tu pegawai kerajaan lah tu. Nampak? Kalau tak pegawai kerajaan pun penyokong kerajaan, nampak? Saya, tuan-tuan, ustaz yang slow ni. Kata apa? Lagi syahid kami. Ini kitab pada menyatakan babul haid, ngajak bab haid Yang dengar tu menopause semua dah. Haram haid pun tak ada dah. Saya kata bab jihad, ustaz jangan kuat sangat suara, tak boleh dengar ustaz. Saya kata, biasa. Saya baru di Shah Alam, seksyen 18. Kebanyakan pegawai kerajaan dengar duduk depan ni. Kita kan buat macam mana? Bagi gelak. Saya buat bagi gelak. Kuliah subuh gelak. Bakar gelak. Gelak macam bakar jenazah. Tapi lah alhamdulillah anak muda mai dengar ceramah ni satu semangat tuan-tuan. Sebab apa? Satu perkembangan baru tuan-tuan. Daripada mana? Daripada rakaman ni. Tengok TV tak ada harapan. Ustaz Abdullah tadi tak keluar TV. Tak keluar sekali pencetus rumah. Kan kita pun bagus lepas tu tak keluar tu tuan-tuan. Dia bangun dia radio Kedah. Panggil ustaz, tolong mai ustaz. Hari ni rakaman untuk rakam ke sebelah. Sampai di pagar tu. Dia tu mai, cik minta maaf ustaz, pengarah tak lulus.
Kita bergarah tak? Tak, dia kata. Menteri besar tak lulus. Balik pula lah, berdarah balik. Dalam hati tu, membara tengok, haram jadah, haram jadah, haram. Bukan nak cerita pasal haji pun marah tuan. Allahu Akbar. Lain kali tak boleh aku hantam tak kira. Takut apa? Bukan saya ada ikatan apa dah tuan. Dah cikgu ada ikatan ni, jangan. Kita tak takut apa tuan-tuan, benda yang baik. Kita habaq tapi orang tak suka tu biasa tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, Saidina Umar jadi ni, jadi baca khutbah, jadi imam. Ketika dia sujud orang tikam, ketika sembahyang dia jatuh. Dikatakan Saidina Ali meriba dah. Saidina Umar tanya, "Ya Ali, kenapa apa berlaku kat aku ni?" "Wahai Amir Mukminin, kamu ditikam oleh seorang Habsyi." Siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia katakan Habsyi, setengah kata Arab biasa. Al-Majusi, alhamdulillah, ini janji Rasul kepadaku, aku akan mati syahid. Sebab Sayyidina Umar ni pernah dia sakit tuan-tuan, sampai tak larat ni, kena taun. Depa mai tuan-tuan, "Oh ya Amir Mukminin, sabar." Dia kata, "Jangan susah hati, aku tak akan mati dengan penyakit ini. Aku dijanji oleh Nabi akan mati dibunuh." Bila kena tu, alhamdulillah, Saidina Ali nak cabut, dia kata, "Jangan, biar aku habiskan solat." Ketika dia nak habis solat, depa cabut tak rasa. Ni, cabut pedang tak rasa. Khusyuknya sembahyang. Kita member sebelah tu, duk dengar makan lepas ni ada makan tu. Tengok-tengok orang duk ramai dah. Pasal apa ni? Kambing. Ni, malam ni ada makan tak? Tak ada. Hamba balik awal habis hamba nak apa. Tak ada makan tuan. Kalau ada makan tunggu orang kan. Ni Allah cepat macam buat tahlil lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok-tengok ayam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak imam tu bagi gear tu. Allah. Tahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lain kali bunyi apa? Tu baru makan bang. Bagaimana khusyuk sembahyang? Ni. Bila cabut ni, tuan-tuan, terburai dikatakan perut Saidina Umar, terburai. Ketika jatuh, "Wahai Ali, aku dahaga, berikan aku segelas air." Tak ada air, diberikan segelas tuan-tuan susu kambing. Bila minum tuan-tuan, perut dia terburai, susu kambing tersebut keluar daripada perut Saidina Umar. Bila keluar tu tuan-tuan, inilah janji Rasulullah kepadaku, aku akan mati di sini. Lalu Saidina Umar mati di mana tuan-tuan? Saidina Umar di antara orang yang hebat, pendahulu wahyu. Dialah yang disebut sebagai syahid mihrab. Mati dalam mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tuan-tuan cerita, pernah bawa seorang pak cik, tuan-tuan, dia ni orang OKU. Orang OKU. Saya cukup suka orang bawa orang OKU. Sebab apa? Allah akan tolong kita. Orang OKU, orang kurang upaya. Bukan orang kuat UMNO, kurang upaya. Jangan marah dia. Lagi silap pula. Orang kurang upaya. Saya tolak, Allah tolong. Saya tolak. Dia gelak apa dah? Keluar benda tu kan. Tolak. Pakcik berapa kali dah? Saya 3 kali lah umrah, 2 kali haji. Pakcik dah mai dah raudah. Orang tolak mai. Orang tak tolak tak mai. Saya pun tolak. Tiba-tiba Arab tengok. "Abuk, bapak kamu kah?" Saya bila kata abuk, naam tu ya. Tuan-tuan jangan silap sebut naam tu ya. Kalau silap ta'am, dekat juga. Ta'am tu makan. Makan. Naam. Ta'al ya akhi, ijlis hina. Mai masuk, duduk sini. Tengok, tolong orang kebaya. Orang kebaya. Terus tolak tuan-tuan. Saya kata pakcik bangun sembahyang. Dia tak boleh bangun, dia tak apa. Pakcik bangun, duduk di bawah. Dia buat agak-agak takbir, duduk. Dia habis semayang apa semua, dah sujud, tuan-tuan tempat sujud. Saya pun duduk sebelah. Kata, "Pakcik tahu tak pakcik semayang mana?" "Raudah ustaz ni." Saya kata, "Raudah tu macam mana?" "Ni kapet warna hijau." Kapet hijau tuan-tuan. Kapet biru tak ada, warna hijau. Tuan-tuan kalau pergi dekat Masjid Nabawi cari kapet biru, taubat tak jumpanya. Kapet hijau ni warna hijau kan. Jadi ni dia kata kapet hijau. Yalah hijau. Pakcik tahu tak tadi pakcik sujud kat mana? Sujud sini. Pakcik nampak dah mihrab depan ni. Ni mihrab apa? Inilah mihrab Nabi SAW. Pakcik sujud tadi. Pakcik sujud di atas tapak kaki Nabi SAW. Bila sebut macam tu, alhamdulillah, 5 kali dah main ustaz. Ini pertama kali sujud dekat tapak kaki Nabi ustaz. Alhamdulillah ustaz. Saya duduk sebelah. Pakcik 5 kali, saya 18 kali lah. Haram tak pernah pun, pakcik duduk tepi pula. Main aku pula. Kita 18 kali lah.
Saya sujud ayak mata keluar. Tuan-tuan, tapak kaki Nabi bang, mihrab Nabi bang. Mihrab itulah Saidina Umar syahid sebagai syuhada. Bang, ini Umar bang. Ini nama Saidina Umar juga, penentang kerajaan. Okey tu, penyokong kerajaan pula. Ni halang agama pun dah nama Umar. Tuan-tuan, sebab tu saya nak abang, Umar Al-Khattab jamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang membawa Islam tersebar seluruh dunia. Suku dunia memerintah di bawah dia. Paling adil di dunia, tuan-tuan. Kalau tengok sejarah Saidina Umar. Sebab tu tuan-tuan, kita nak ambil ni seruan Saidina Umar ni, anak-anak muda. Jangan takut dengan manusia, takut dengan Allah. Ingat, manusia boleh buat apa saja. Ni saya buat mahat tahfiz, orang kata macam-macam. Apalah buat mahat tahfiz ni, buat dewan. Saya buat dewan besar ni, tuan-tuan. 2 kali ni ada gelanggang badminton. Orang kata apalah duit wakaf orang buat gelanggang badminton. Depa, saya buat gelanggang badminton dulu. Saya buat ceramah. Tiap-tiap bulan ada ceramah. Baru depa buka minda. Lah ni dewan tu semua orang bakal nak sewa. Sebab tak ada dewan. Ustaz, kau boleh nak sewa kenduri. Depa tak nampak bila buat dewan, duit masuk untuk mahat tahfiz, yuran saya boleh turunkan sampai 140, tuan. Mana ada mahat tahfiz 140? Ada tak ngaji mahat tahfiz? Ada. Ada tak? Di sini, berapa yuran? Korporat tanggung, tak apa, kaya. Selalunya 300 lebih. Saya 140. Anak yatim free, tuan. Anak yatim free. Ni, dewan buat. Orang main bagi derma. Ni, tadi ni main. Main daripada ayat tawak tu. Perak. Main naik. Main tengok muka. Gangster. Ustaz! Dia tengok, Allahu Akbar. Ni saya, Batam ni. Batam mana? Batam tu ayat tawak. Ayat tawak, perak. Patang. Saya anak wakaf. Tu dia, aku tak nak wakaf, terkah aku macam ni. Ambil depan sama saya. Ustaz, jom masuk pejabat. Akhirnya jahat tu memang macam tu lah. Style cakap, tuan-tuan. Macam saya duduk mengajak dulu kat Seri Muda. Pelajar ni paling lembut, dia kata apa? Cikgu, kelas masuk lah. Tu paling lembut di dunia. Kelas masuk. Kalau maki tu biasa. Ni ustaz tu, ustaz. Ni ustaz pun. Tu maki. Sebab mak pak dia cakap macam tu lah. Memang style maki lah. Ni, ustaz saya, ni nak wakaf ni. Kita masuk. Ni ustaz Nabi mana? Saya Nabi ceramah Taman Peruda. Itu sakit tau. Dalam hati, sakit saya Nabi Kita aku geram aku mencontoh lah. Dia apa slow, tuan. Ustaz saya nak wakaf, Ustaz. Abang nak wakaf, nak terkam apa? Nak wakaf berapa? Dia tulis cek. Allahu Akbar. 50,000 bang. Main macam gangster. Tak apa, main gangster 50,000 tak apa. Ni main, saya nak wakaf. RM5 bagi. Malam ni tuan-tuan. Tabung jalan lagi. Jalan dah. Main tengok, hebat kau main. Boh RM5. Allah kedekut dia. Kadang-kadang kita sedih kau, tuan-tuan. Ni, tuan-tuan. Ni, tuan-tuan tengok. Kanan. Mana tabung ni? Tengok. Kadang-kadang boh RM1. Ni. RM1 ni tuan-tuan pergi stesen minyak. Laku tak? Tahu kan? Tuan-tuan bam. Toilet. Dia kata lu balik lah. Ini minyak RM2 10 sen. Kena buh RM3 dia. Nak masuk syurga bubuh RM1 dah. Naik motor buh RM3, nak masuk syurga Allah RM1. Apa salahnya buh lah hijau ni? Tidak. Hijau. Hak biru ni orang tak mau lah, tuan. Hijau. Faham tak? Allahu Akbar. Nak masuk syurga bubuh RM1. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, saya buat mahat tahfiz, alhamdulillah. Ni baru ni ada seorang main. Ustaz, Ustaz apa yang perlu? Saya kata, apa yang cik nak bantu? Saya mahat tahfiz sukan. Boleh main badminton, ada bola. Kalau ada kolam renang bagus. Dia tahu Ustaz, kolam renang tu saya punya. Kolam renang tu harga RM187,000. Lah duk buat kolam renang. Saya kata pasal apa? Ustaz, mereka berenang Ustaz. Mereka akan kekal sampai mati. Berenang ni sampai mati je. Ada tak orang berenang bila tahu tak boleh berenang tak? Memang boleh berenang tak? Berenang dia akan kekal. Contoh belajar boleh berenang. Ada tak bila tak boleh berenang? Kecuali kalau memang dah pelampung besar dah. Udah punya gemuk tahu. Tak payah berenang dah. Memang pelampung. Abang jangan terasa ni. Jangan terasa. Kalau terasa secara kebetulan, minta maaf. Ni, alhamdulillah RM187,000. Baru ni main pula, Ustaz. Tanah sebelah ni mak saya punya. Saya nak beli boleh tak? Dia kata mak tak mau jual. Tak apalah, saya nak sewa. Mak tak mau jual. 2 tahun saya tunggu. Tolonglah bagi saya sewa. Dia tak mau juga, jual tak mau. Mak dia mai tuan-tuan 2 minggu lepas. Ustaz,
tanah tu Ustaz berapa harga? Saya cek-cek 900,000. Tak apa Ustaz, tanah tu Ustaz ambil lah, saya wakaf. 900,000. Kita habis RM1 dah. Tu pun aku jamin syurga dah. Oi, duit ni tak laku lah tau. Hampa tahu dah duit laku tak laku macam mana? Ni hampa tengok hak tajam ni. Hampa jolok ni mata raja tu. Kalau dia buat macam tu, tak laku lah tu. Ini original lagi tuan-tuan. Bubuh lah tuan-tuan. Mana tabung nak bubuh? Jalan. Jalan dah. Bubuh pun tak apa lagi tabung tuan-tuan. Jangan hati. Sebab apa tuan-tuan? Itulah harta kita di akhirat. Tuan-tuan nak ceramah macam saya tak boleh ceramah? Tidak. Kalau semua boleh ceramah macam saya, siapa nak dengar? Semua nak ceramah, semua ceramah. Siapa nak dengar? Tapi saya boleh ceramah. Jadi ya, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan boleh bantu? Saya boleh buat mahat tahfiz. Tuan-tuan semua boleh buat ke? Tak boleh buat. Macam mana? Bantu lah. Dia main tadi tuan-tuan yang cakap dekah tu, dia perah tuan-tuan. Dia perah apa? Anak dia umur 24 tahun, lelaki seorang. Ada 7 orang anak dia. Lelaki seorang je, duk harap sangatlah anak ni. Anak tu aksiden mati bang. Jadi dia terlalu ni, perah ni duk cakap macam tu. Oh, Ustaz! Besok. Ni sama orang penaga tuan-tuan. Penaga ni, anak murid saya, kalau cakap dengan saya, Ustaz! Lama tak jumpa! Itu biasa. Itu biasa bagi saya. Sebab apa? Sebab itulah yang pengetua saya kata, Ustaz, hang didik lah mereka ni. Mereka yang tak mengaji pandai ni lah, esok nak angkat jenazah hang masuk dalam kubur. Hak mengaji pandai ni esok, tengok hang budak. Betul tuan-tuan. Saya balik pada Sandakan, duduk sebelah saya. Seorang doktor yang saya mengajak. Saya mengajak kemis apa nama fizik. Duduk sebelah saya. Teguk pun tak baca paper. Buat tak tahu lah. Saya takkan nak teguk dia. Sampai ayah dia nak ambil dia. Jumpa saya. Ustaz main mana? Sandakan, ceramah sana. Anak saya balik Sandakan juga. Anak saya anak murid Ustaz. Rupanya anak murid tu hak duduk tadi. Saya kata, pakcik tu kan? Dia tahu anak saya. Saya kata, anak pakcik ni duduk sebelah saya tadi. Kok dia nak teguk pun tak? Pakcik, anak pakcik seorang doktor. Ya, anak pakcik seorang doktor. Tapi bukan seorang manusia. Kata manusia macam mana? Dia duduk sebelah saya, teguk pun tak? Saya yang ajak fizik dia. Ustaz, dia pegang tangan cium, minta maaf Ustaz. Maaf saya Ustaz. Anak saya doktor, bukan manusia. Sebab tu adik-adik, jangan nak jadi engineer macam saya. Tak payah. Jadi apa? Engineer yang kenal Allah. Adik nak jadi apa? Aku nak jadi doktor. Doktor yang kenal Allah. Doktor boleh jadi imam semayang. Orang tolak jadi imam. Allahu Akbar. Doktor yang boleh apa tuan-tuan? Mandi jenazah mak kita. Doktor, kita mati. Anak aku doktor, tapi dia mandi jenazah mak. Adik boleh mandi tak jenazah mak? Boleh lah. Mandi jenazah senang dia. Senang aja. Mandi orang yang hidup susah. Ni nama budak tu. Adik nama apa? Muhammad Najib. Wah, akbar. Biar betul. Muhammad Najib akbar. Alhamdulillah Muhammad Najib dengar ceramah. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Kan? Ni, kita mandi budak umur 2 bulan. Tuan-tuan senang. Pegang. Allah susah. Mandi mak. Bang, mandilah mak bang. Walaupun seorang doktor boleh mandi jenazah mak. Kita mandi jenazah mak, gosok muka dia. Tonyoh mata dia. Ada tak dia buka? Oi, slow Ada? Ada tak? Pegang tangan dia. Oi, sakit tu. Tak ada, buatlah macam mana pun. Kita cuci kemaluan dia. Ada? Ayah kita ajar cuci. Oi, slow lagi. Lama tak guna tu. Ambil gelak deras macam lama tak guna. Dan bang, jadilah hamba Allah macam mana? Doktor yang boleh jadi imam sembahyang. Kan? Cikgu boleh jadi imam, cikgu boleh cakap Islam. Alhamdulillah bang. Sebab tu tuan-tuan ingat, kita buat hijrah. Sebab tu hijrah tu apa? Min syarri ilal khair, daripada benda tak elok pada elok. Wahai anak muda, kalau dulu kita teruk hijrah. Kalau dulu kita semayang dah, tambah. Kalau kita dah semayang, tambah sunat bang. Kau boleh ibadah, tambah. Tak rugi bang. Kalau kita dulu puasa benda, ni kita ambil lah 10 Muharram. Kalau tak boleh ambil 9, 10. Kalau tak boleh ambil 10, 11. Kalau 10 saja, macam orang Syiah dia puasa 10 kan. Kita ambil 9, 10. Ataupun kita ambil 9, 10, 11. Ataupun aku suka tanpa tak mau, aku suka hamba, aku penin lah. Puasalah kita nak jadi bang. Sebagai amalan kita. Bang, hijrah bang. Min syarri ilal khair, daripada tak elok-elok. Tuan-tuan renung. Apa yang kita boleh buat bila mati esok kita tinggal? Renung tengok. Alhamdulillah Ustaz, saya ada anak Ustaz. Anak saya 7 orang, semua soleh. Alhamdulillah. Pak saudara saya, ni last, ke-9 dah. Saya ceramah tuan-tuan, 1 jam setengah dah. Pak saudara saya, dia ada 13 orang anak.
Aksiden anak dia 2 orang mati di karangan. Dia tak teriak. Ketika mana tuan-tuan, dia ni yang buat Mahatafiz saya ni buat. Dia ni hebat tak hebat? Allahu Akbar. Hari dia nak mati tu, dia main badminton umur 62. 8 set main badminton. Dia jenis tak takutnya. Kalah nak lagi. Kalah. Jenis beraninya. Kalau kata himpunan bersih tu, polis nak tembak dia depan. Tembak. Tak takutnya. Polis nak tangkap. Tidur depan tu. Kereta perisai. Tuan-tuan, dia main malam tu 8 set. Muka pucat. Pangah duduk sah. Esok pi tuan-tuan, malam tu dia mati. Dia mati tuan-tuan. Bila mati, ketika nak mandi jenazah, dia ada 11 orang anak yang tinggal. Anak dia semua anak yang soleh-solehah. Anak nombor 2, perempuan, ustazah balik Mesir. Anak ni mandi jenazah ayah. Dia kata apa? Abang I, kami nak mandi. Abang I duduk tepi. Dia kata, kami tahu Abang I boleh mandi. Saya panggil Abang I lah, sebab sepupu. Dia mandi. Dia basuh kepala ayah ni. Sambil duduk gosok kepala ayah ni rambut. Anak ni kata apa? Ya Allah, pernah dalam hidup dia tinggal akan pakai sorban. Pi mana pun pakai sorban. Kau jadilah pakaian serban ini mengampunkan dosa dia, ya Allah. Adik agak-agak boleh tak? Ayah kita mati, kita mandi jenazah ayah. Sambil mandi doa. Ni basuh tangan ni, anak nombor 5. Ya Allah, ayah kami ni bukan senang ni, pecah ni. Nuh pergi kerja di Pahang. Kerja apa? Kerja kelapa sawit. Balik tuan-tuan, kerja punya susah. Berniaga laksa, berniaga buah. Akhirnya senang tuan-tuan. Ayah kami ni, ya Allah, dia tak pernah, ya Allah, tinggal untuk sedekah, ya Allah. Ni banyak sedekah. Ni kaki dia tempat masjid itu. Tuan-tuan, ketika dia mati, cek dalam bank. Dia ni orang banyak duit. Ada 30,000 Orang pakat mai jumpa. Ketika dah mati ni, saya ikat ni. Muka berseri, putih gebu ni. Pakai sorban punya cantik. Orang mai tengok. Pak Ngahman, cantiknya. Dah. Habis ke bumi, pakat mai. Mak Ngah, panggil Mak Ngah lah, isteri dah. Mak Ngah, Pak Ngahman ni dia wakaf tanah ni. Rupanya markah pokok tampang tu hampir dekat 200,000. Tanah tu dia wakaf, siapa tak tahu. Markah PAS lah, 300,000 dia wakaf, siapa tak tahu. Markah PAS tuan-tuan, satu lagi di Tasik Gelugok, duit deposit yang dia bayar 200,000, siapa pun tak tahu. Ni semua ni, dia tu balik pemain tunjuk tu, dia wakaf punya banyak tuan. Ingat, wakaf tu qif, terberhenti anak tuntut, tetapi dia dapat sampailah ke akhirat. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak wakaf-wakaf masa hidup, masa mati tak ada dah. Mati aku nak wakaf, ada dah. Ada dah. Nak buat apa sekarang bang? Apa yang kita boleh tinggal, yang orang boleh sebut kita, ada dah. Terenung kan? Ada dah. Ada dah. Tak ada apa pun. Ada tak? Ataupun kita mati esok, dia kata apa? Alhamdulillah, mampuh dah orang tua tu. Hak tu duduk sekat masjid, gah mati lah. Rugi kita bang. Alhamdulillah dia ni lah duk anjur program. Dia lah duk bawa ustaz. Alhamdulillah makmur. Dia dah tak ada dah. Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat tak di Serdang yang mati sujud? Di antara orang yang banyak ada program ilmu, dia mati sujud. Ingat tak? Ismail Sepanjang. Ada seorang tanya, Tok Guru nak tanya, macam mana orang yang mati baik? Orang yang mati baik di antaranya orang yang mati sujud, orang yang... Dia baru duk udah. Tak dan habis ulah, orang hak tanya tu mati dah. Kita tengok dalam YouTube. Agak-agak lah tuan-tuan. Kita boleh tak macam tu? Doa banyak-banyak tuan. Kalau saya mati dulu, saya nak tarik tuan-tuan masuk syurga. Saya tarik hak depan ni lu. Hak belakang lambat lah. Sebab daripada duduk belakang, lambat lagi lah. Hak luar lagi lah. Kalau tuan-tuan mati dulu, tuan-tuan jangan lupa Ustaz Abdullah Khairiyah, tarik sama masuk surga. No, insya-Allah. Jadi yang duduk ni pahala besar, yang berdiri lagi pahala besar. Buat dulu berdiri tu. Jadi yang berdiri tu teruslah berdiri. Kerana pahala besar tuan-tuan. Jadi insya-Allah sejam lebih dah kita dengar ceramah ni. Tetap pada diri tuan-tuan. Hidayah milik Allah. Kita cuma boleh ceramah aja. Saya menyampaikan macam Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya juga nak ubah diri saya untuk jadi yang lebih baik daripada yang semalam insya-Allah. Kita jumpa lagi. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Yang baik kepada Allah, yang lemah kelemahan saya. Jangan lupa tuan-tuan, 14 hari bulan. Saya promote dah 14 hari bulan tepi jalan Tudung Farida tu, dia yang anjur. Saya Dr. Izhar Arif dengan Ustaz Haryanto, dan persembahan qasidah daripada Mahatafiz saya. 14 hari bulan malam pukul 9 lepas Isya. InsyaAllah datang ramai-ramai tuan-tuan. Tidak nak parking problem. Di dataran tu lah Tudung Farida tu. InsyaAllah. Dan siapa yang ada di Perlis, jangan lupa 15 hari bulan kami yang 3 ni akan terus ke Masjid Syahrani. Forum di sana. Masjid Syahrani dekat Kuala Perlis.
InsyaAllah. Jadi saya rasa setakat itulah ceramah saya pada malam ni. Kalau siapa yang nak bantu Mahat Tahfiz saya, tuan-tuan pergi tengok dekat parking imam tu, ada saya bawa produk gel ni bagus. Dia siapa nak pergi Mekah apa sapu bagus, sakit orat apa semua bagus. Macam makcik duduk tu kan, makcik sapu nanti dia berdiri, sapu-sapu tu turun masuk dalam kubur. Tak ada melawak. Dapat RM25 tuan-tuan, bantulah Mahat Tahfiz saya. Saya ucap terima kasih. Satu rakaat pantun, ubi keledek, ubi kayu. Tuan-tuan semua, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.